about alkene. Okay, so physical properties kena tahu sebab ialah ini baru kamu faham betul-betul apa itu karakteristik dia kan. Okay, so first thing adalah physical properties of alkane that we will discuss are the last boiling point. After that, kita akan discuss in term of solubility. Okay, so untuk boiling point, ini bukan benda barulah. Okay, for boiling point, you always need to think about van der Waals forces. Okay, bukan van der Waals forces. You have to think about intermolecular forces. Okay, so there are three factors that affect the strength of London dispersion forces. Okay, so kenapa dekat intermolecular forces ni dia terus discuss about van der Waals? Kenapa dia tak ada discuss about hydrogen bonding? Why? Any ideas? Okay. Alright, so sebenarnya ialah kita tengah discuss about alkane kan, the structure of alkane. Kalau kita tengok like all this structure here, okay, semua consist of carbon and hydrogen. Okay, so carbon, hydrogen, carbon, hydrogen. So basically Sorry tak ada. Miss, tak dengan jelas. Oh, okay. Line saya kot. Kejap . Okay, so saya tutup wifi device lain. Okay, alright. So for this one, okay, kenapa alkane we only discuss about van der Waals forces? Sebab dia alkane only consists of carbon and hydrogen. Okay, so since tak ada pun F, O dan N yang attach dengan H ke, so that's why tak ada hydrogen bonding lah. Okay, so that is the first thing that you should know. Okay, so intermolecular forces that exist between alkane is only van der Waals forces lah. Okay, but we know that van der Waals forces actually can be divided into two. The first one is London dispersion forces and the second one is dipole forces. Okay, tapi specifically alkane adalah London dispersion forces sebab dia tak ada dipole. Okay. Alright, so there are three factors that affect London dispersion forces. Okay, ada tiga faktor yang mempengaruhi van der Waals forces. Okay, you should know lah. Start with molecular size, molecular shape dan molecular polarity. Okay, so dekat sini, actually you should know bila kamu jumpa apa benda orang panggil structure alkane. Okay, first thing you have to look for adalah molecular weight dia. Adakah semua molecular weight dia sama? Okay, if the molecular weight tu sama, then only you will look at the second factor iaitu dia punya shape dia. Branch ke tak. Okay, kalau dia semua sama je, semua branch. So barulah pergi tengok dekat polarity, tapi tak ada polarity sini kan. Okay, so maybe dia punya branch dia akan berbeza lah. Okay, and ada juga yang cyclic alkane dengan alkane yang biasa. Okay, cyclic alkane dia punya boiling point, kalau kamu tengok dekat sini pun clearly you can see the boiling point of cyclic alkane is higher than boiling point of alkane yang biasa. Okay, alright. So dekat sini kita recap balik lah. Molecular weight dia kata clearly like this, very clear. You can see the number of carbon also different. So obviously this structure akan ada boiling point yang lebih. So automatically boiling point of C3H14 should be higher than C3H8. Okay, so itu in terms of molecular weight. So this one pula, kalau kita tengok dia punya example given,
Ini hexane, ini 2,2-dimethylbutane. Okay, both compound ada 6 carbon, hydrogen pun sama. Okay, so dalam keadaan yang macam ni, we cannot use molecular weight to determine the strength of intermolecular forces dia. Ataupun nak determine boiling point yang mana lagi tinggi, tak boleh guna molecular weight. You have to use ni. Okay, so beza dia hexane adalah straight chain macam ni. 2,2-dimethylbutane dia macam ni, dia ada branch. Okay, so like kata kat sini, lagi banyak branch, the molecule become more compact. Okay, so the contact surface area is smaller in branch alkane than in straight chain alkane. Okay, so kita dah dapat lah. Oh, bila contact surface area kecil, okay, dia ibarat kawasan ni je yang boleh berlaku attraction van der Waals tu. Okay, tapi this one dia punya apa tu, contact surface area dia besar, so sepanjang kawasan ni boleh berlaku attraction van der Waals. Okay, so lagi besar kawasan contact surface area tu, lagi kuat dia punya van der Waals forces lah. So that's why van der Waals forces for hexane is higher than 2,2-dimethylbutane. Okay, alright, ini yang cyclic tadi saya dah cakap. Cyclic structure higher boiling point than yang straight chain lah. Okay, kenapa? Okay, you have to explain this one. Kena explain ni. Okay, cyclic molecule can get closer together because the ring structure make them tidier and less wriggly. Okay, maksudnya saya tengok dalam explanation kamu banyak yang cakap kata van der Waals forces of cyclic structure stronger sebab they can become closer. But why? Kenapa the molecule can become closer to each other? Because inilah. Okay, sebab structure dia less wriggly ni. Okay, so kena mention that one. Okay, right. And then kita tengok tu solubility pula. Solubility ni paling senang lah. Okay, this concept, once you understand solubility punya konsep, kamu masuklah chapter mana pun kamu boleh fikirkan. Okay, solubility in water. Okay, so alkane clearly lah, kalau macam ni punya structure alkane, kamu bayangkan kamu letak dalam air, memang takkan soluble lah. Okay, insoluble in water sebab dia adalah non-polar molecule. Okay, so like it cannot form hydrogen bond with water. Syarat untuk soluble in water must be able to form hydrogen bond with water. Okay, so kalau tak boleh form hydrogen bond, bukanlah tak soluble. Okay, kalau dalam organic solvent dia boleh soluble lah. Okay, sebab dengan syarat organic solvent tu adalah non-polar organic solvent. Contoh alkane boleh dissolve dalam benzin. Okay, sebab structure benzin pun macam ni. Semua carbon mesti ada double bond. Okay, carbon tetrafluoride. Itu adalah contoh-contoh yang boleh soluble lah. Okay, so next kita tengok soalan try this ni. Saya sempat juga tengok dalam 5 orang punya student answer. Okay, tapi berpelbagai lah cara jawab. Okay, ada dapat idea but tak complete cara jawab. Okay, first thing, you should be able to arrange the compound in increasing order of boiling point. Okay, so boiling point yang paling rendah yang mana? B. Ya, B. okay, B lah kan. Okay, lepas B yang tengah-tengah yang tinggi sikit adalah C. Yang paling tinggi adalah A. Okay, so first thing bila kamu tengok soalan ni, apa yang kamu fikirkan? Shape dah. Dia punya apa? Bilangan karbon. Bilangan karbon. Okay. Alright, so this one. Okay, so ini betul lah kena tengok bilangan karbon. Tapi before bilangan karbon, kalau soalan exam lah kan. Since this one kita dalam chapter alkane, so kita tahulah this structure obviously alkane lah. Okay, so first thing tengok dulu structure tu jenis apa. Alkane ke alkohol ke later on. Okay, alright. So macam this one alkane, so kita tak perlu risaulah. Kita tahu alkane ni ada van der Waals forces. Ataupun kalau nak spesifikkan lagi van der Waals forces dia, ada London dispersion forces. Okay, so this van der Waals forces depend on 3 benda. Okay, kita belajar tadi depend on, first thing adalah molecular size. Okay, so kita kena check lah bilangan karbon dia. Okay, check bilangan karbon ni adalah jalan yang cepat lah untuk determine dia punya molecular weight dia. So like this structure here,
Okay, so A ada 5 carbon. B kalau kita kira pun ada 5 carbon. C pun ada 5 carbon. Okay, kalau hidrogen untuk A ada 2, 4, 6, 8, 10. Okay, 10. 10 hidrogen. Lepas tu yang ni 3, 4 kali 3, 12. So 12 hidrogen. So 3, 6, 12 juga. Okay. So adakah these two structure ni, contoh ini ada 10 hidrogen je, ini ada 12. Adakah kita katakan dia ada different molecular weight? Bila kita nak kata dia ada different molecular weight? Kalau karbon dia berbeza. Bisa. Karbon berbeza. Okay, karbon tu sebab apa saya take Bilangan karbon dia berbeza. Okay. Alright. Bilangan karbon berat dia 12 kan. So kalau satu karbon je pun berbeza, so dia akan jadi memang different molecular weight lah. Tapi kalau macam ni hidrogen ni 10, ni 12. So beza mass dia adalah 2 gram per mol je. So dalam kes ni kita anggap dia sama lah. Kalau dia punya different tu more than 10, lebih daripada 10 gram per mol baru kita kata different. Okay. Alright. So kiranya kita conclude that all these three structures of alkane have the same molecular weight. Okay. So kalau dia ada same molecular weight, so kita tak boleh guna this factor untuk determine the boiling point. Kita kena tengok the second factor iaitu isomeric alkane, dia punya shape dia. Okay, so from the shape, kita nampak lah memang lain lah shape dia. Okay, so this one, shape dia okay lain. Okay, ini totally lain. Ini adalah cyclic structure. Okay, antara cyclic structure dengan structure alkane yang lain, cyclic structure punya boiling point adalah yang paling yes, the highest one. Okay, so kita tahulah A is the highest one. Okay, antara B dengan C is higher boiling point than B sebab dia ada straight chain alkane greater contact surface area. Okay, so saya tengok explanation. Okay, so first thing saya explain adalah I need to state this statement here. Okay. So saya state cakap molecular weight of all three compounds are very similar. Okay, so maksudnya molecular weight ni ketiga-tiga ni hampir sama. Tu yang saya cakap. Okay, so this is important. Okay, ini penting sebab saya kena nyatakan ini supaya saya ada macam valid reason lah kenapa saya tak discuss about molecular weight dulu. Sebab molecular weight dia sama. So that's why the next point saya adalah saya discuss pasal shape dia. Okay. Alright. And then the next one saya clarify. Okay. Apa beza shape? Shape A, B, C. Okay. Susah betul nak bercakap. Okay. Shape A adalah cyclic alkane. B adalah branch alkane. Y, C adalah straight chain alkane ataupun aliphatic alkane pun boleh. Okay. So itu yang saya cakap dululah. Okay, so saya clarifikan apa persamaan dan apa perbezaan dia. And from there, barulah saya cakap A has the strongest van der Waals forces as molecule A can get closer together as the ring structure is less wriggly. Okay, so saya tengok, okay, ada yang jawab tadi. Dia cakap A ada strongest van der Waals forces because A can get closer together. Dia titik kat situ. Dia tak cakap ring structure is less wriggly ni tak mention. Okay, tak boleh lah. You have to mention. Kalau dalam skema dia ada tahu kataan tu. Okay, so kena ada that one to clarify cycloalkane tu. And then van der Waals forces of C is higher than B. Okay, so C punya ni lebih tinggi. Which this one C higher than B disebabkan dia ada bigger contact surface area than B. Okay. So saya dah tak perlu nak mention about dia punya structure branch ke tak ke tak sebab saya dah mention dekat atas ni. Kalau saya belum mention this one, dekat sini saya kena mention lah. Okay, van der Waals forces of C is higher
is stronger than B because B dense. Van der Waals forces of C is stronger than B. Okay, dia kata sebab C ada straight chain alkane, therefore it has a bigger contact surface area than B. Okay, kalau saya tak mention dekat atas ni, I need to add about this information dekat sini lah. Okay, and then B has a smaller surface area due to branch structure, thus weakest van der Waals forces among all three. Okay, so itu cara explain. Saya tengok tak ada masalah, cuma adalah dalam seorang yang saya marking tu yang very simple sangat. They just mention B ada smaller contact surface area than C. Lepas tu A closer together. Itu je, tak boleh lah. Okay, kena spesifikkan. Okay, so ada apa-apa soalan on this one? Miss, Ya. kalau saya bagi cycloalkane have 10 to 15 degrees Celsius boiling point higher than Oh. alkane. How do you know 10 to 5 degree tu? Kamu Google ke? Ada dalam nota. Oh, dalam nota. Okay, okay. Alright. Kalau realitinya, kalau exam kan, macam kita tak tahu benda tu. So, kita tak perlu mention lah berapa degree yang meningkat tu. Okay, kita boleh generalkan je. So far dalam exam tak ada skema yang nyatakan berapa degree yang increase tu. So, better jangan state lah. Okay. Takut state nanti takut Okay. salah. Alright. Okay, alright. Okay, and then next one. Lupa pula nak cakap pasal ni. Okay, soalan suruh arrange, baru explain. Okay, so jangan terus explain je, tak ada arrangement ni. Kalau dalam marking, dia akan tick ini satu markah, lepas tu baru dia tengok explanation. Kalau kamu punya susunan salah, dia akan pangkah dekat sini, explanation pun dia tak tengok lah. Itu cara marking lah. Okay, so please make sure susunan betul, and kalau siapa yang dia tak pandai nak guna ni, dia tak tahu nak letak less than ke more than ke, okay, so don't use this one, you can just use yang simple je. B, C, A buat anak panah, lepas tu statekan apa ni. Increasing order of boiling point. Cara yang selamat, okay. Alright, next one. Chemical properties of alkane. Okay, alkane actually ada dua reaction je sebenarnya. Okay, so ini adalah reaction yang paling, topik yang paling sikit reaction. Okay, alkane ada combustion sama halogenation. Itu sahaja. Okay, so combustion ni kita dah tahulah. Okay, from chapter thermo pun kita dah tahu bila react dengan oksigen dapat carbon dioxide and water. But this is the case when we have excess oxygen. Okay, kita ada banyak oksigen. Okay, contoh kalau kita bakar sampah dekat rumah kan, kita bakar dekat luar tu, memang carbon dioxide lah keluar sebab atmosfer kita ada banyak oksigen. Okay, so supply of oksigen tu banyak, so that's why we will produce carbon dioxide and water. Tapi kalau kamu burn in a limited oxygen, okay, so your product will be CO. CO is called apa ni? Carbon Monoxide. Yes, monoxide. Okay, satu je oksigen dia. Okay, carbon monoxide with water. Okay, kalau very limited oksigen, ni dia akan jadi soot. Okay, kalau kamu perasan, dia akan keluar hitam-hitam, asap tu hitam pekat tu. So itu maksudnya dia banyak carbon. Okay, alright. So itu je combustion. And then next one, ini yang penting, halogenation. Okay, alkane react dengan halogen. Halogen ni kalau siapa tak ingat, dia adalah group 17 such as chlorine, bromine, iodine. Okay, tapi usually kita deal with chlorine and bromine lah. Okay, kita akan hasilkan haloalkane. Haloalkane kalau siapa tak ingat, refer balik chapter 4. Haloalkane adalah alkane dan dalam alkane tu ada halogen juga dekat situ. Okay, so dia mesti ada in the presence of light, temperature greater than 100 degrees Celsius. Oh, temperature higher than 1 degree Celsius. Okay, dia ada dua lah. Tapi usually kita in the presence of light sahaja. Okay, so this one simple. Cuma tambahlah dekat nota kamu. Saya dah letak UV dekat bawah kan. Okay, CH2Cl2 ni adalah solvent dia. Okay, so boleh tambahkan solvent dekat kamu punya structure tu. Okay, so senang je sebenarnya halogenation ni sebab
Okay, whenever you see hydrogen, carbon tu carbon pula, Cl boleh substitute that hydrogen. Okay, for example, kalau CH4 ni, if you want to draw, the structure of CH4 look like this. Okay, so Cl can substitute any of the hydrogen here. But you have to remember the substitution here is a mono substitution reaction. Apa maksud mono substitution reaction? Why it is called mono substitution reaction? Okay. Dia tahu Miss. Sebab satu Cl saya diambil. Satu Cl dia yang akan Kalau Substitute. mengalami halogenation. satu Cl je yang akan masuk kan. Okay. Satu Cl je yang akan di-substitute dalam ni. Walaupun ada 4H, tapi satu Cl je yang akan masuk. Okay, dia takkan masuk ke empat-empat ni Cl tak. Dia mono substitution. That means sekali je substitution dia. Okay, so hari ni line tak okay kau? Sebab saya tengok ramai terkeluar, termasuk. Ya Miss, line buruk. Okay. Saya tengok dugaan jugalah nampak kamu macam terkeluar masuk, tak apa. Okay, kita record nanti tengok alik recording. Okay, so itu tak apa. Saya tak nak discuss this one. Cuma apa beza klorin dengan bromin ni? Apa beza dia? Macam this structure adalah benda yang sama. Okay, ini propane. Di structure pun propane. Tapi bila react dengan bromin, ini hasil dia salah ni. Okay, bila react dengan bromin, hasil dia jadi lain compared to yang klorin. Kenapa? Dia lebih stable. Lagi stable. Bromin dia selektif. Yep. Okay, thank you Suraya. Yes, itu keyword dia. Okay, you should be able to tell that bromin, sifat dia dengan klorin, beza dia adalah bromin is selective. That means dia memilih. Okay, klorin dia tak kisah. Okay, so bromin memilih in terms of apa? Okay, memilih in terms of nak masuk lah produk dia tu. Okay, so as you can see, kalau bromin, kalau keadaan yang macam ni, this carbon ada 3 carbon like this. Okay, ini primary carbon, ini secondary carbon, ini primary carbon. Bromin ni akan pergi masuk dekat carbon yang lebih stable iaitu secondary carbon. Okay, secondary free radical lah sebenarnya nanti bila jadi mechanism. Okay, so dia akan masuk dekat yang lebih stable. So that's why bromin is here. Okay, but not for klorin. Klorin dia tak memilih. Dia boleh masuk je mana-mana pun. Okay, dan dia tak pilih nak yang stable. Okay, yang tak stable pun dia masuk. Okay, so itu about this one. Okay, and then saya rasa saya punya video lain sikit daripada ni. Okay, alright, and then this one. Kita go to this question. How many haloalkane can be obtained from monochlorination of the following alkane? Okay, so ini dalam exam dia suka juga tahu guna perkataan ni, monochlorination. That means this one reacted with Cl2 UV lah. Okay, kalau dia sebut monobromination, Dia react with bromine. bromine Br2 UV. Okay, don't forget. Okay, dengan solvent dia lah CH2 Cl2. Okay, so this one soalan minta kalau ini reacted dengan ini chlorination. Okay, so Cl2 UV CH2 Cl2 ada berapa produk? So saya rasa saya kena ubah soalan lah. Okay, soalan saya memang tanya how many haloalkane can be formed kan. But actually I'm expecting you to draw lah apa struktur dia. Tapi ada yang letak 6 struktur, 5 struktur. Saya
fikir-fikir balik, oh soalan tak salah lah, betul lah juga soalan tak suruh lukis kan. Okay, but saya nak tengok lukisan lah sebenarnya. Okay, so this one, kejap. Ini, saya rasa nota saya dalam video lain lah. Dalam video saya punya ni lain sikit kan jawapan dia? Kan sama je? Ada minor product. Yes, okay, saya lupa pula. Okay, so ini major product. Okay, so ini minor product. And yang HCl tu adalah side product. Okay, so saya clarify sekali dulu sebelum saya discuss jawapan ni. Okay, so beza chlorine dengan bromine tadi adalah, okay, so this chlorine dengan bromine, bromine ni selektif. So maksudnya bromine ni dia akan pilih untuk masuk dekat tempat yang paling stable je. So like this one secondary carbon, so dia akan masuk dekat secondary carbon and that will be the only product dia lah. Okay, yang major dia. Okay, so actually ada juga macam satu lagi produk tapi only 1% je. Okay, ini 99%. Ini side product ni memang lain lah, dia bukan kategori major, minor bukan. Okay. Alright, so kalau untuk chlorine pula, dia ada major product like this and minor product yang ini sebab kalau ikut chlorine ni dia tak memilih, dia boleh masuk je mana-mana. Okay, so bila dia masuk je mana-mana, so major product ni actually 45% yang terhasil. 45 pula, 55% for major product while 45% adalah untuk minor product. So kalau kita nak compare dengan bromine tadi memang jauh beza lah. Okay, so itu beza bromine dengan chlorine. Bromine pilih yang stabil je. Okay, chlorine mana-mana pun dia boleh masuk. Okay, so this one. Okay, since chlorine ni mana-mana je dia boleh masuk. So how many haloalkane can be obtained from this reaction? Berapa? Berapa kamu dapat? 7 Miss. 7? Entah, saya dapat 7. Okay, Saya ada yang dapat dapat 5. 7. Ada 5. Haloalkane je saya nak. Lepas tu, okay. Alright. Ada 6 saya rasa. Okay, so kita tengok. 5. Okay. Alright, so kita tengok yang mana. Okay, first thing adalah kita tengok structure ni, kita label class of class of carbon dulu. Okay, sebab ini supaya senang kita bayangkan nanti sebenarnya dalam mekanisme tempat yang Cl nak masuk tu dia akan jadi radical kan. Class of radical tu main peranan lah. Okay, kalau dia tertiary carbon radical dia lagi stable compared to secondary, secondary lagi stable compared to primary. So kita bayangkan, okay, ni carbon ni primary because this carbon only attached with one carbon. How about this carbon here? Primary, secondary, tertiary? Tertiary. Okay, so this one tertiary carbon atas ni? Secondary. Yes, this Secondary. is secondary. Okay. Alright, saya akan label macam tu sebab supaya senang saya fikir saya nak masuk Cl nak dapat major product. Sebab major product ni selalu yang ditanya dalam exam. Okay, so kalau saya nak dapat major product, Cl saya masuk mana sepatutnya? Dekat tertiary carbon. Yes, dekat tertiary carbon. Okay, actually over here ada satu H. Okay, so this Cl can substitute this hydrogen here. Okay, so kita bayangkan kita ada CH3 bonded to this structure here. Okay, and then over here ada Cl. Kita pakai color lain lah untuk Cl ni. Okay, so Cl masuk situ. Okay, so that is the first product and this is actually the major product. Okay, so produk yang seterusnya Cl saya boleh masuk mana lagi? Secondary carbon. Secondary carbon. Okay, boleh. So contoh Cl masuk sini kan. Okay, and then kalau kita bagi nama ni, apa nama dia?
1 chloro 2 methyl 1 chloro 2 methyl 1 chloro 2 methyl cyclohexane. hexane. Hexane. Yes. Okay. Alright. So kita ada sebab kenapa saya nak letak nama supaya kita tak buat benda yang sama lah. Okay. So now let's say lah MyCl dekat this carbon pula. Okay. So nama dia akan jadi 2 chloro 1 chloro 3 methyl 1 chloro 3 methyl cyclohexane. Okay, and then next one, another possibility answer saya adalah MyCl is over here, my CH3 still dekat tempat yang sama. So this one nama dia akan jadi 1, 2, 3, 4. Okay, so 1 chloro 4 methyl cyclohexane. Okay, so kalau saya draw lagi structure, but this time my Cl is over here. Okay, betul ke tak? Tapi dia ada sama. Berulang. Ya, okay. So sebab dia ada sebabnya berulang lah. Okay, kalau kamu nampak macam lain tau. Tapi when you try to give name, okay, so ini carbon number 1, 2, 3. So 1 chloro, lepas tu jadi 3 methyl cyclohexane. Actually that structure ada dekat sini dah tadi. Okay, so that's why tak boleh lah. Okay, this structure dah berulang. Okay, ada lagi tak structure lain? Di primary carbon. Di primary. Di methyl. Yes, okay, so as we can see over here, okay, so CH3 ni ada H, that mean Cl tu boleh substitute that hydrogen here. Okay, so we can draw the structure like this lah. Ini, okay, C, H, H, tinggal 2 je, satu lagi Cl. Okay, so ini pun boleh juga. Okay, ada lagi tak structure lain? Tak dah. Ya, okay. Yang haloalkanenya dah tak ada lah. Ini je. So that means the answer, how many haloalkane can be obtained from monochlorination? The answer is 5 haloalkane. Okay. Siapa yang jawab 6? Tak betul. Siapa dapat jawab 7 pun tak betul. Okay. So mungkin ada yang berulang lah dekat situ. Kamu dapat tapi kamu dapat benda yang sama diulang 2 kali. Okay, saya tengok ada juga yang bagi side product. Side product is HCl. Okay, for your information, side product ni kalau lah dalam exam kamu tak ingat pun tak apa. Okay. Dia tak penting pun. Dia penting major dengan minor product. Okay. So this one. Okay. Ada apa-apa soalan tak about this? Tiada, Miss. So far tiada, Miss. Okay. Kalau tak ada, apa yang saya nak kamu buat sekarang adalah saya nak kamu buat mechanism for this structure here. Okay, so kamu boleh cubalah buat dalam kertas. Saya bagi masa about 8 minit. Okay, tu sekarang 11.37. So 11.45. Okay, kamu stop buat. Saya nak kamu buat mechanism. Okay, which is this one. Free radical mechanism ni daripada structure ni sampai structure ini. Boleh? Boleh, Miss. Okay, cuba buat dulu sampai 11.45. Lepas tu nanti saya nak suruh kamu upload jawapan kamu dalam Padlet. Saya nak tengok.
Okay, untuk meja produk sahaja
So macam mana? Okay. Ada masalah? Okay, kalau ada yang dah siap, boleh upload. Okay, kalau ada yang dah siap tapi dia stuck sangat pun boleh juga upload setakat mana yang kamu dah siap. Okay. Okay, so ada dah kawan kamu yang dah start upload dia punya jawapan. Okay, good. Yang lain boleh upload lagi, try. Boleh je, tak ada masalah. Kita nak tengok je. Okay, so yang lain upload je. Setakat mana yang kamu dah siap. At least kita boleh tengok lah apa yang okay, apa yang tak okay. Okay, so over here dah ada 2 dah. Lepas tu dah ada beratur lagi. Yang lain upload. Okay, good. Step 2 propagation tak dapat. Okay, mana step 2? Ni okay je. Termination ke maksud kamu?
sengit kepala saya. Ini Okay, alright. Nice, okay. So far dah ada berapa ni? 3, 6, 9, 3, 6, 7, 8. Okay, so ada lagi yang nak upload. Alright, so sambil-sambil tu kita boleh discuss teruslah, okay. Mungkin sebab ada yang lain dia kurang okay kah, okay. Oh, ada yang pakai expanded structure, mak I dugaan ni. Okay, alright. So kita tengok satu-satu. Okay, so first yang saya tengok tadi yang hantar yang first tu, which is this one. Okay, so kita tengok sama-sama. Kamu boleh nampak kan? Ke tak berapa clear lah sebab dia pakai pensel. Okay. Boleh nampak juga. Boleh, okay lah. Alright, so kita tengok. First thing adalah initiation step. Okay, initiation step tak ada masalah. Ada CL2, dia letak UV. Wajib main UV ni kalau ada siapa yang terlupa tu, dah salah dah lah. Okay, and then arrow pushing dia, half-headed arrow starting from tengah bond. Okay, arrow kena start dari tengah bond sebab apa? Why we need to start from tengah bond? Why not dari tempat-tempat lain? Because bukan lone pair. Lone pair tu yang sepasang. Ini sebab dalam satu bond ni ada 2 elektron. So what happen here adalah bila kita push the arrow starting from tengah bond, that means kita nak break bond ni. Okay, kita nak putuskan bond ni. So bila kita putuskan bond tu, kita pakai half-headed arrow pergi ke CL yang satu lagi. So maksudnya apa yang dimaksudkan adalah satu elektron daripada CL tu dapat dekat CL sebelah kanan, satu elektron lagi dapat dekat CL sebelah kiri. Okay, sebabnya bila half-headed, itu kamu kena faham juga, arrow kalau untuk mekanisme kepala separuh tu maksudnya satu elektron je kita bawa. So that's why dia jadi free radical ni, CL ada satu elektron, CL ni ada satu elektron. Okay, betul. Okay, and then propagation step, once kita dah hasilkan this free radical yang akan trigger untuk form free radical yang lain. Okay, so CL yang radical ni akan reacted dengan kita punya ni lah, apa ni, methyl cyclohexane kita. Okay, and kita dah tahu produk tadi saya memang request untuk major produk. So maksudnya H yang akan diganti oleh CL adalah H yang dekat sini. So betul lah your friend dah open dah dekat sini. Dia tunjuk bond H dekat sini. Okay, so what happen here adalah CL ni akan ambil hidrogen ni, tapi hidrogen ni dengan satu elektron lah. So that's why the bond break. One electron H bawa pergi combine dengan CL. So bila dia ada CL satu elektron, H satu elektron, so they can form a bond. Okay, and then satu elektron lagi, carbon satu lagi dapat. Okay, good. So saya nampak lah. Okay, and then CL yang apa ni, carbon yang radical ni pula yang akan reacted dengan CL2. Okay, so saya tengok tak ada masalah, arrow dia semua betul. Okay, termination dia pun betul. Termination yang inilah mencabar sikit kan. Yang step apa ni? Step 2 ni. Okay, sebab ramai yang tak tahu nak draw, tapi betul lah. This one electron, they will combine. So yang CH3 ni akan jadi substituent dia. Okay, so basically good. Ini memang semua betul lah mekanisme ni. Okay, so the next one saya tengok ini pun yes, betul juga, semua betul. Okay, nice. Okay, nampak lah. Betul tu, okay. So tak apa. Okay, and then yang saya tengok, okay, yang ni kata step propagation tak dapat. Tapi saya tengok okay je. Yang ini betul, okay. Yang bawah ni betul, okay. And kalau boleh ini kan, tapi okay je lah yang ni. Okay, dia punya arrow tu memang kena sharp ke carbon ni lah. So ini carbon ni ada radical, okay, betul, tak ada masalah. Second step dia, okay. Kalau kamu pakai skeletal, jangan tunjuk C ni Okay, so titik tu je kat situ. Okay, so ini pun arrow betul juga, from carbon radical ni reacted dengan Cl ni bawa satu elektron, so end up they will form a bond and this Cl akan keluar as radical. Okay, cuma saya nampak masalah dekat sini je lah, termination step ni.
Okay, termination step untuk yang the first one tak ada masalah. Ini complicated sikit. So kalau macam ni kamu bayangkan kamu ambil pembaris tu tarik je. So actually dia ada dua cyclohexane sini. Lepas tu disambungkan satu bond, lepas tu ini jadi branch macam kawan kamu buat yang tadi. Okay, yang bawah betul. Okay, so next saya tengok tadi yang mana. Okay, so this one ada kesilapan sikit. Okay. Ni siapa? Jane. Okay, Jane. Ada kesilapan sikit. Arrow kamu ni terbalik Jane. This one. So kalau arrow ke dalam, towards the bond, that means kita akan form bond. Okay, bukan kita nak break bond ni. Kalau ikut produk dia, kita nak putuskan antara Cl dengan Cl ni nak hasilkan radical. But kalau kamu punya arrow ke arah bond, itu maksudnya kita akan form double bond di sini. Okay. So itu, tapi saya rasa ini antara mistake yang kita selalu jumpa lah. Okay, so tak pelik lah. Okay, so just take note. Okay, and then next one. Okay, arrow ni apa something wrong dekat sini? Apa yang kurang sikit? Bukan salah lah, tapi salah lah juga. Tapi apa yang tak tepat dekat sini? Ada sesiapa nampak? Arrow tu Kamis. Arrow yang mana? Yang ni? Yang kecil tu dia bukan start dari tengah. Arrow yang kecil. Okay, arrow yang kecil ni yes, dia ada problem. Tapi saya faham lah dia start dari bond, so saya anggap dia start dari tengah lah. Tapi yang menyebabkan dia confirm salah adalah dia punya kepala ni. Kepala ni mesti pergi ke arah this carbon here. Mesti sharp ke arah carbon tu. Okay. So kalau macam ni, saya anggap dia macam ada bond tengah ni baru. Ada bond baru kat sini. Okay, so tak boleh. Okay, and this one boleh perbaikilah padam arrow tu. Buat bagi sharp pergi ke carbon ni. And this one no need UV. Tak perlu UV. Okay, sebab UV tu hanya dekat first ni je dia perlu. Okay, once dah hasil radical tu yang akan trigger untuk hasilkan radical yang lain. Okay, ini produk betul. Ini ya, yes. Ini step ni betul. Termination, okay good. Dan nampak ni. Okay, so betul. Cuma sini je salah sikit dengan atas ni. Okay, so initiation and propagation. Okay, so next kita tengok lagi mana. Oh, tapi sekejap kita tengok ni. Okay. This one clear sebab kawan kamu pakai device. Okay, so atas betul initiation. Okay, so sini apa kurang ni? Arrow yang H2 miss. Satu lagi. Yes, you have to show hydrogen. Lepas tu baru kena ada 3 arrow kat sini. Kalau kamu perasan, macam kawan kamu buat kan. Sini ada 1, 2, 3 arrow. Ini pun 1, 2, 3 arrow. Okay. So kalau kamu buat mekanism like yang ni ada 2 arrow je. Okay, so salah lah ni. Okay. Ini pun sama. Ini pun salah juga. Dia mesti arrow CH3 carbon radical tu dengan Cl radical ni di tengah-tengah, berjumpa di tengah-tengah. Okay. So baru boleh hasilkan ni. So 2 ni salah. Produk dia tulis betul tapi arrow dia salah. Okay. So this one, sayangnya. Okay, ini as you can see, the arrow dari this radical pergi ke sini kan, dia bertemu kan. Tapi janganlah bertemu macam ni. Okay, dia bertemu. Lepas tu that means this one electron and this one electron kita share. Dah jadi 2 elektron. 2 elektron that means we can form a bond. So sepatutnya ada garisan ni tengah ni. Okay. And then yang ni betul, ni betul. So yang ni salah lah. Okay, itu boleh diperbetulkan. Okay, so this one ada pening kepala saya. Okay. So ini okay, good try tapi kalau untuk chapter alkane, okay, mechanism untuk free radical, usually kita akan tulis ini initiation step.
And then bawah ni baru start propagation step. And last kali baru start termination step. Okay, ini mungkin dia belum sempat siap keseluruhan lah. Okay, tapi arrow dia saya tengok tak ada masalah. Okay, betul. Ni carbon ke Cl ni? Cl kan? Okay, careless lah tu. Okay, so okay jap. Okay, and then what else? Oh, saya impressed with your friend yang pakai ni. Okay, so please. Kalau kamu rasa macam kamu tak boleh lah structure skeletal, tapi tolonglah belajar. Okay, sebab kalau kamu buat macam ni, the risk is, apa risiko dia ni? Apa risiko kalau pakai structure yang macam ni? Any idea? Mungkin dia tertinggal hidrogen, Miss. Yes, good Amanda. Okay, so yes, as simple as that. Okay, mungkin tertinggal hidrogen. Kalau tertinggal satu pun hidrogen, dia terkira structure tu salah. So sayang sangat. Okay, so tapi saya tengok okay lah, hilangan hidrogen dia okay. Cumanya kita nak elakkan lah. Okay, kalau keadaan yang macam ni, so ini okay juga dia pakai skeletal sini ni. Okay, kalau tengok arrow dia macam tak ada masalah lah. Sini tak ada masalah, ini tak ada masalah. Arrow ni pun okay. Alright. Ini ada arrow, ini ada arrow, ada sambungan. CH3, okay, good. Okay, arrow dia tak ada masalah. Mechanism dia okay. Cuma kena polish on your structure. Okay, so you must be able to use skeletal lah. Okay, kita expandkan certain part je macam this part. Okay, supaya kita tak membazir masa dalam exam. Okay, mana tak seorang lagi pakai ni. Ini. Ini pun okay jugalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ini betul. Okay, produk dia betul. Arrow dia okay. Bertemu, okay. And then this one, alright. Ini okay. Ini kenapa? Oh, ini ada arrow. Ini tak ada arrow. Ini tak ada arrow. Ini pun another thing yang saya selalu jumpa bila saya marking soalan exam. Student buat mechanism tapi without this curly arrow. Okay. Tertinggal ni kadang-kadang. Tapi kena make sure ada curly arrow for mechanism. Without the curly arrow, dia bukan mechanism. Dia reaction sahaja. Okay, so dua ni salah sebab tak ada curly arrow. Okay. So ini okay, siap color-color lagi. Okay, nice. Okay, so macam okay, tak ada masalah ni. Okay, so F18 tulis kelas. Okay, ni kalau boleh rapatkan sikit dia punya arrow dia ni. Kenapa ada CL tiba-tiba kat sini? Okay, CH3. Okay, this one should be CH3. Okay. Okay. Good. Okay, so kamu buat mechanism ni, tengok nota ke tak tengok nota? Tengok, Miss. Tengok nota, Miss. Okay, tengok nota. Alright, so kamu kena belajar without tengok nota lah, okay. Sebabnya dalam exam memanglah tak confirm lah tak boleh tengok nota kan. Tapi mechanism ni actually susah kah? Kena hafal kah? Kena hafal, Miss. Kena faham, Miss. Masa orang kata hafal, sama faham. First faham dulu. Okay, lepas tu baru hafal. Tapi actually tak adalah hafal sangat pun, dia kena faham. You have to understand the arrow. Okay, you have to understand apa maksud arrow tu. Okay, nanti saya akan ajar dengan detail for that one. Okay, so this one. Saya tengok-tengok ni pun saya dah saya macam ada salah ni. Apa yang salah? Tersalah dekat mana? Kesalahan yang clear. Tak ada arrow, Miss. Oh, tak ada arrow satu. Okay, tak ada arrow. Second, yang lagi ketara. Yang sayang Dia lah. pakai
Double-headed Double arrow. headed. Yes, sayang sebab pakai double headed arrow. Okay, double headed arrow ni untuk mekanisme selain free radical substitution. Okay, yang seterus-terusnya semua double headed. Dalam exam, since kamu ada 10 kan mekanisme nanti. So, out of 10 tu, one only mechanism yang half headed. So, bila dah satu je yang half headed, so bila exam dia dah lupa, dia pakai je full headed. So, itu pun ada. So, kena ingatlah ini yang half headed. Kamu pakai macam ni terus pangkah. Okay, ini kalau mechanism without arrow itu bukan mechanism. Memang takkan dapat markah. Kamu buatlah macam mana pun. Okay, so itu penting lah. Alright, tapi ini kenapa CH3 dia berpindah dah ni. Okay, so kena radical dia tak ada kat sini. Ni kena buat balik. Okay. Alright, so thank you untuk yang hantar. Okay, I can see apa yang kamu buat. Okay, saya bukan nak point out kan kesalahan tapi actually kita belajar lah bila kita buat salah tu kan. Ini pun ada salah ni. Okay, ni arrow, ini okay. Ini okay. Ni salah. Okay, arrow dia dari tengah bond pergi ke sini, ni pergi sini. Okay. Alright, so I think itu je untuk hari ni. Okay, so kalau siapa ada masalah arrow dia tak faham ke apakah, so boleh PM tepi tanya. Okay, lepas tu saya dah bagi soalan quizzes for today. Okay, so kamu boleh jawab lah. Macam biasa, cuma saya pesan dah banyak kali. Okay, so quizzes ni saya dah reopen tau sampai esok. Okay, so saya tengok ramai lagi yang belum jawab. Okay, so tolonglah jawab. Okay, sebabnya ini macam pengukuhan lah. Kiranya apa yang kamu tengok dekat video, itu yang kamu akan dapat hari ni sepatutnya. Macam kamu dapat jawab lah soalan ni sepatutnya. Okay, so kalau kamu tak jawab, saya tak dapat lah nak tentukan kamu faham ke tak apa yang saya ajar dalam video tu. Okay, alright. Another thing about organic chemistry, okay, kalau kamu tak study daripada awal, kamu akan problem sampai hujung nanti. Sebab topik dia always berkait. Okay, so study pada sekarang. Belum terlambat lagi. Kita baru alkin. Hari ni kita habis alkin. So esok kita masuk benzin. So nanti benzin nota saya pass dekat, saya letak dekat MP. Kamu boleh pergi kah? Tingkat bawah tu. Boleh kali Miss. Boleh lah kan. Kalau kamu boleh keluar bilik kamu, keluar blok kamu, should be okay lah. Okay, cuma nanti saya nak minta tolong kamu yang kawan-kawan kamu yang kena kuarantin tu, kamu tolonglah letak dia depan blok ke apa ke. Okay, so nanti kamu uruskan lah untuk kelas kamu. Nanti saya photostat, saya letak dekat lobby MP tu, saya bagi tahu kamu lah. Okay, so I think ini je untuk hari ni. So the rest 1 hour lagi tu kamu buatlah, sambung tengok ada video alkin, habiskan. Okay, so ada apa-apa soalan before kita stop? So far tiada, Miss. So far ada soalan Miss. Ada Miss. Alright, okay, kalau tak ada kita stop sini. Okay, so thank you semua. Bye-bye. Thank you, Miss. Thank you, Thank you, Miss. Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay, you're welcome. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Yes, you're welcome. Bye-bye. Thank you, Miss. Thank you. Bye.